Kerjaya sebagai seorang pendidik memerlukan seseorang yang mempunyai sifat sabar, tekun, rajin berusaha dan berdedikasi. Tentu ada kawan-kawan yang berminat dan bercita-cita untuk menjadi seorang pensyarah, bukan? Rancangan Kerjaya kali ini akan memaparkan satu kerjaya yang tidak asing lagi, tetapi kerjaya ini menumpukan pada satu bidang saja, iaitu pensyarah bioteknologi. Mendengar mengenai perkataan bioteknologi, mesti ada yang tertanya-tanya, apa itu maksud bioteknologi? Bagi pelajar aliran sains, semestinya mungkin sedikit mereka mengetahui mengenai maksud di sebalik bioteknologi. Kerjaya sebagai seorang pensyarah bukanlah satu tugas yang mudah. Lebih-lebih lagi ketika mendapat satu tugas yang baru dan mencabar. Tanpa membuang masa lagi, apa kata kalau kita mengenali personaliti kita kali ini? Universiti Putra Malaysia atau dahulu dikenali sebagai Universiti Pertanian Malaysia sudah sekian lama terkenal sebagai sebuah institusi pendidikan yang unggul di negara kita. Ramai tenaga mahir terutama dalam bidang pertanian mendapat pendidikan di universiti ini. Hari ini, saya akan membawa kawan-kawan ke bangunan Fakulti Bioteknologi di UPM ini. Kita akan mengetahui satu bidang kerjaya di sini, iaitu pensyarah bioteknologi. Personaliti kita kali ini ialah seorang yang kecil tetapi lincah dan pintar. Beliau ialah Dr. Raha Abdul Rahim, 38 tahun, berasal daripada Muar, Johor. Jangan main-main. Dr. Raha adalah seorang pakar di dalam bidang bioteknologi di UPM. Fakulti Bioteknologi menawarkan kursus di peringkat ijazah selama 3 tahun, sarjana 2 tahun dan doktor falsafah selama 3 hingga 4 tahun. Pada masa ini, Dr. Raha dan tenaga pensyarah lain seramai 25 orang di fakulti ini mengajar 292 orang pelajar di peringkat ijazah pertama, 20 orang di peringkat sarjana dan doktor falsafah. Mula kena sekolah rendah dulu. Masa sekolah rendah. Lepas tu sekolah menengah. Saya sekolah asrama. Lepas tu saya pergi ke luar negeri. Saya ambil dalam bidang sains lah. Sains lah, sekolah menengah sains. Kemudian bachelor dan sarjana saya di Amerika, di luar negeri. So, saya buat sarjana microbiology. Microbiology. Khususan dalam microbiogenetik, dalam genetik. Kemudian saya daripada Amerika, lepas tu saya sambung kepada kursus sarjana, masters dalam bidang microbiogenetik, genetik microbiology. Kemudian saya balik ke Malaysia selama 9 bulan. Lepas tu pergi balik terus buat PhD di University of Strathclyde. Tugas utama saya adalah untuk menyampaikan kuliah dan pengajaran lah kepada pelajar-pelajar di Universiti Putra Malaysia ini yang mengambil bidang bioteknologi. Khususnya saya mengajar
jurusan kejuruteraan genetik dan juga sel biologi. Selain daripada bersyarah ataupun bertugas sebagai memberi syarahan, saya juga mempunyai penyelidikan. Jadi penyelidikan. Jadi maksud dia kalau seorang pensyarah tu selain daripada dia bersyarah, saya sebagai seorang cikgu juga mempunyai satu lagi tugas lain, iaitu untuk menjadi penyelidik. Mengkajilah. Di sini dalam bidang bioteknologi tu saya mengkaji tentang cara-cara bagaimana hendak improve vaccination. Pensyarah adalah satu bidang kerjaya yang sangat penting kepada perkembangan ilmu. Macam guru-guru di sekolah kita juga, mereka berkhidmat mengajar anak-anak bangsa kita. Tanpa mereka, siapalah kita ni? Kalau guru di peringkat sekolah, pensyarah di peringkat universiti. Pengetahuan mereka sudah tentulah lebih luas dan mendalam. Maklumlah, nak mengajar siswa-siswi di pelbagai peringkat, ada yang di peringkat ijazah pertama, ijazah kedua dan ada peringkat doktor falsafah. Jadi, kalau nak jadi seorang pensyarah, kita mestilah mempunyai kelulusan akademik yang cemerlang. Pensyarah bukan saja menyampaikan kuliah, tetapi juga menyelip pendidikan, menyedia kertas kerja, menghadiri seminar dan terlibat dalam rangka dasar suatu perkara untuk faedah masyarakat. Tugas harian sebagai pensyarah. Okay, selalunya kalau hari-hari itu biasanya saya berbagi syarahan kepada pelajar. Okay, lepas tu selain daripada tu, sebagai seorang pensyarah juga kita melakukan penyelidikan. Jadi saya selain daripada mempunyai pelajar-pelajar yang mengambil kursus sarjana bioteknologi yang ada dalam 99 orang, saya juga mempunyai pelajar-pelajar yang sedang menjalankan kursus sarjana dan juga kursus kedoktoran, peringkat doktorat PhD. Bukan kursus kedoktoran, kita panggil dia doktor falsafah lah. PhD, yes. Jadi itulah, selain daripada mengajar dan biasa sebagai seorang pensyarah ni, pada saya juga sebagai seorang cikgu lah, guru, di mana pengajaran tu disampaikan di dalam bilik darjah, bilik kuliah. Lepas tu kita juga mendapat balik feedback daripada pelajar, bagi periksa. Jadi maknanya doktor sambil mengajar, sambil mengkaji. Mengajar sambil mengkaji. Juga sebab saya juga menjalankan penyelidikan. Pada kami, bila kami kaji untuk pengambilan untuk membuat sarjana muda di universiti, selalunya memang berdasarkan kepada result kelulusan di SPM. Jadi maknanya kalau misal kata SPM level dia tidak mempunyai sains, selalunya memang susahlah kita nak terima sebagai pelajar sains di universiti. Mungkin kerana di SPM dulu mereka telah diajar asas. Okey, satu cara mungkin kalau dia lepas pada tingkatan 5 masuk matrikulasi, dan di matrikulasi tu dia boleh improve dia punya mengembangkan lagi atau memperbaiki dia punya bidang sains. So mungkin pada tahap itu kita boleh tengok dia punya latar belakang kembali lah. Dalam bidang ni kira masa matrik dengan diploma tak ada lah. Kira dia tak ada khusus untuk bioteknologi. Dia lebih pada dia apa proses dia nak ke bioteknologi tu, apa masa matrik dia kena ambil lah sains lah. Of course mestilah sains kan matrik dia. Lepas tu misal kata kita ada juga pelajar kita yang daripada diploma veterinary science, sains haiwan. Lepas tu daripada biomedik.
bioteknologi, degree in bioteknologi saya rasa Universiti Putra. Memang kita yang ni lah pertama lah menawarkan bioteknologi ni. Lepas tu Universiti UKM, tapi peringkat sarjana banyaklah universiti sarjana, maknanya selepas degree tu. Masa masuk degree, kalau biotek ni yang offer degree biotek Universiti Putra Malaysia. Ada tapi tak banyak. Satu contoh yang saya boleh namakan ialah Universiti Sunway, Monash. Di situ ada bioteknologi. Tapi kebanyakan IPTS banyak kepada menawarkan kursus-kursus berteraskan bisnes lah. Perniagaan dan juga mungkin engineering. Jadi kerjaya seorang pensyarah memang perlukan seseorang yang cekap, mahir dan benar-benar pakar dalam bidang tersebut. Kita lihat bagaimana Dr. Raha mengendalikan kelas beliau. Mahasiswa ini sedang mengambil ujian di bilik kuliah Fakulti Bioteknologi ini. Mereka adalah sebahagian daripada pelajar yang mengambil kursus bioteknologi di bawah seliaan Dr. Raha. Dr. Raha ni walaupun bentuk tubuh badannya kelihatan kecil, tetapi beliau mempunyai ilmu yang tinggi dan berkemampuan menyampaikannya kepada orang lain. Sesetengah orang ilmunya tinggi, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Untuk pengetahuan kawan-kawan, tugas beliau sebagai pensyarah bioteknologi ini adalah satu tugas dan kerjaya yang mulia. Ilmu yang ada disebarkan kepada orang lain pula, terutama dalam bidang bioteknologi ini. Tidak ramai orang yang mempunyai kelulusan dan pengetahuan yang meluas dalam bidang ini. Bioteknologi ni sebenarnya bidangnya luas. Kita merangkumi bermacam-macam bidang sains yang berkenaan. Seumpamanya kita mempunyai bidang molekular biologi, enzimologi, tissue culture, fermentasi. Jadi kesemua bidang tu kita rangkumkan dan kita panggil dia bioteknologi. Oh, dia terlalu mengkhusus ya? Dia tak berapa mengkhusus. Maksud dia tak mengkhusus. Jadi kita, kalau siapa yang mengambil sarjana bioteknologi, saya kata bachelor bioteknologi, dia terpaksa lah ambil kos-kos tu semua tu. Jadi dia mesti ambil macam kita ada semua macam itulah, macam tissue culture, genetik, kejuruteraan genetik, sel biologi, fermentasi. Yang satu bakteria tu ada lain-lain pattern. Jadi kita boleh daripada sini pun kita boleh tahu sama ada bakteria tu daripada tempat yang sama ke, tempat yang berasingan ke. Macam ni kira lain putih ni menunjukkan ada DNA. DNA. Lain putih ni DNA. Satu tadi. Ini satu lubang kita masuk macam ni lah. Sekarang ni kita masuk ke dalam lubang-lubang ni. Kita gerakkan dia. Kalau DNA tu besar, dia gerak lambat. DNA kecil, dia gerak cepat. Jadi kita boleh beza lah antara DNA tu besar ke kecil ke. Ada yang kita dah tambahkan lagi DNA daripada luar. Jadi saiz dia besar. Dan kita tengok daripada sini lah sama ada dia ada kat sini ke. So, macam ni kita boleh tengok kan macam ni. Katakan yang ini, nanti yang ini dengan ini sama. Dia ada satu line je. Ni ada kan. Boleh kita boleh tengok ini tak berapa sangat lah dia punya gel dia. Jadi mungkin kita boleh kata ini dengan ini sama. So pattern dia sama. Kebanyakan pensyarah kat sini kita
kita terpaksa lah belajar sampai tahap PhD lah basically. PhD, Doktor Falsafah. Tapi kita juga mengambil graduan sarjana, dia masters level. Dan kita serapkan lah sebagai tutor dulu. Lepas tu selalunya kita hantar ke luar negeri. Untuk ataupun di lokal mana-mana lokal universiti untuk buat PhD. Sebenarnya kawan-kawan, tidak susah untuk menjadi seorang pensyarah di dalam bidang ini. Apa yang diperlukan ialah belajar bersungguh-sungguh. Dan sudah tentulah kita perlu membuat perancangan awal dalam bidang pelajaran kita ini. Ini kerana kelayakan asasnya tentulah memerlukan pelajar aliran sains bagi memudahkan seseorang mencapai hasrat atau cita-cita menjadi pensyarah bioteknologi seperti Dr. Raha. Jadi, seseorang perlu memulakan langkah awal dengan mendalami dan menguasai ilmu sains sejak di peringkat sekolah menengah lagi. Apabila melangkah ke universiti, kita perlu menumpukan pelajaran dan mendapat kelulusan yang terbaik dalam peperiksaan. Ini penting kerana untuk menjadi seorang pensyarah, syarat utama adalah seseorang mesti mempunyai kelulusan akademik yang cemerlang. Selain itu, seseorang juga mestilah boleh berkomunikasi dengan baik seperti yang ditunjukkan oleh Dr. Raha. Beliau boleh menyampaikan kuliah dengan baik dan meyakinkan para pelajar. Inilah antara ciri-ciri istimewa yang perlu ada pada seorang pensyarah. Jadi, bagi seseorang yang berminat untuk menjadi seorang pensyarah, tidak kiralah dalam bidang apa pun, dia mesti berusaha membina keyakinan diri apabila berhadapan dengan orang ramai. Oleh kerana itu, adalah penting bagi seorang pelajar melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum di sekolah. Kalau ada aktiviti di luar sekolah, kita dapat bergaul dengan ahli masyarakat dan sudah tentu ia melatih kita supaya lebih matang, terutama apabila berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana dengan aliran-aliran lain? Boleh ke pelajar aliran lain menceburkan diri dalam bidang ni? Sebenarnya kalau tidak ada aliran sains tu mungkin agak susah sikit lah. Sebab basic tu, dia punya basic tu mesti ada lah, penting. Oh ya, sekarang ni kerajaan Malaysia juga sedang bukan mencari. Kerajaan Malaysia telah mengidentifikasikan bidang biotek ni sebagai salah satu daripada bidang-bidang yang terkini dan tercanggih di Malaysia. Sama seperti IT. Jadi untuk biotek ni memang dia punya masa depan dia memang cerah lah. Untuk kita belajar tentang bioteknologi, menggunakan bioteknologi untuk untuk membangunkan ekonomi negara. Ni eksperimen ni adalah untuk peperiksaan atau hanya sekadar latihan ke? Latihan. Ini penyelidikan. Satu penyelidikan. Ya. Sekiranya kita berjaya, kita akan menghasilkan satu strain yeast yang baru di mana kita boleh gunakan untuk penyelidikan kemudian nanti. Okay, penyelidikan ni adalah sesuatu yang baru ke atau Satu yang baru. Kita sedang mencari sesuatu yang baru. Jadi jika kita ingin mengambil PhD, kita perlu menjalankan penyelidikan yang baru. Adakah? Kebiasaannya kalau untuk penyelidikan PhD memang kita akan cuba membentuk ataupun membina sesuatu yang baru. Yang akan memberi kesan kepada masyarakat. Jadi macam dia adakah daripada awal pembabitan untuk mengambil PhD dia dah mulakan penyelidikan ni? Yap adalah seorang pelajar kelas 1 masa undergraduate dulu. Dia belajar daripada biomedik, belajar biomedik di Universiti Putra Malaysia. So dia adalah pelajar kelas 1. Jadi daripada undergraduate, daripada sarjana muda, dia terus masuk kepada program PhD. Dia juga mendapat beasiswa daripada National Science Foundation yang banyak membantu kita, dan juga Kementerian Sains yang banyak membantu kita dalam mendapatkan grant untuk membuat penyelidikan. Jadi YAP ni adalah dibantu oleh beasiswa National Science Foundation NSF. Dan penyelidikan yang kita lakukan di Makmal ni adalah dengan
grant ataupun wang daripada Kementerian Sains Teknologi Alam Sekitar. Macam apa ni, kalau dah ceritakan pasal bantuan kerajaan ni, boleh saya nak tanya sikit tak? Kira macam apa, adakah bidang aliran sains ni hanya boleh hidup jika kita harapkan bantuan daripada kerajaan saja? Macam kita tengok dari segi macam bidang-bidang lain, macam bisnes, Bidang-bidang perniagaan, bidang-bidang kesusastraan. ada banyak sumber-sumber bantuan daripada pihak swasta. Jadi macam kalau macam ini menjalankan satu penyelidikan ni hanya dibantu oleh kerajaan saja. Okey, sekarang ni di Malaysia memang kerajaan membantu lebih kurang dalam 80% penyelidikan yang dilakukan di Malaysia ini. Sebenarnya bukan sebab apa, sebab dalam bidang sains dan teknologi ni memang benda yang untuk Malaysia agak baru. Jadi dia punya hasil memang belum nampak lagi lah dalam kebanyakan penyelidikan yang dijalankan. Jadi kerajaan memang membantu Memainkan peranan penting lah. Ya. Untuk mempromot bidang sains dan teknologi. Yap, sekarang umur apa ya? 25. 25. Ya. Kalau Dia dia cakap tadi kalau tu saya kata kalau dia dapat first class honours, atau second class apa, kita boleh terima sebagai pelajar PhD terus immediately. Jadi dia boleh lebih cepat tamatkan pelajaran dalam kalau bidang. boleh buat semua penyelidikannya dan berjaya, mungkin dia boleh graduate dalam masa 1.5 tahun lagi. Itu umur dia 26-27 tahun. Penerangan Dr. Raha tadi sedikit sebanyak membuka minda kita untuk memahami tugas seorang pensyarah. Mereka ni sebenarnya sentiasa sibuk dengan pelbagai tugasan termasuk mengajar, menyelia, membuat penyelidikan dan kadang-kala perlu membentangkan kertas kerja di dalam seminar dan forum antarabangsa. Secara kesimpulannya, kerjaya sebagai seorang pensyarah bioteknologi adalah satu kerjaya yang mencabar terutama dalam memenuhi keperluan negara melangkah ke era globalisasi. Bidang bioteknologi ini berkembang selaras dengan inspirasi negara untuk menjadi negara maju pada tahun 2020.